Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim waj'alna min 'ibadika as-salihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-mukarram wal muhtaram ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syara, pengusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, bala, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar tersebut insya-Allah. Dan kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keselamatan, perlindungan, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kemenangan pada saudara mara kita di Palestin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencapaikan apa yang mereka cita-citakan dan mengurniakan pahala yang besar di atas perjuangan mereka insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai mukadimah, apa yang kita boleh petik pada pagi ini daripada ayat yang dibaca oleh imam dalam sembahyang. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita satu pesanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ayat ini Allah taala turunkan khusus kepada orang-orang beriman yang mengaku dia ada Allah taala sebagai Tuhan, dia mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi dan rukun-rukunnya. Orang yang mengaku Allah taala Tuhan, dia beriman dengan Allah taala, dia bukan hanya mengaku, dia yakin dan dia percaya dia adanya Allah dan dia adanya Nabi dan dia adanya Tuhan yang boleh mengurniakan ganjaran baik dan mengambil tindakan di atas keburukannya. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, amanu taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Ta'ala pesan pada kita apa? Supaya bertakwalah kamu kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsun, dan setiap pada kamu, nafsun itu diri kamu, setiap orang, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, memerhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan dengan amal-amal yang kamu kerjakan di atas dunia ini. Allah taala pesan pada kita bertakwa pada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya, tinggal segala larangannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan Allah taala kata semua orang perlu memerhatikan apa yang telah Allah taala sediakan kepada kita dengan amal yang kita buat hari ini. Tu Tuhan suruh tengok. Bila mana Tuhan kata nak buat kerja baik, nak buat kerja jahat, ada dua kerja. Boleh kamu nak buat, buatlah.
Aku dah beritahu kamu yang mana baik. Kamu boleh buat. Aku beritahu kamu juga yang mana tak boleh. Tapi kalau kamu pilih nak buat, buatlah. Allah Ta'ala kata apa? Aku dah beritahu kamu yang mana kamu kena buat. Yang mana kamu boleh buat. Yang mana kalau kamu buat, kamu jadi baik. Tuhan kata, silakan buat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah memberikan kita satu garis panduan. Ini boleh, ini tak boleh. Yang tak boleh, Tuhan dah beritahu. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Jelas Tuhan sebut dalam Quran. Dalam hadis Nabi juga jelas. Ada larangan-larangan kepada kita apa yang tak boleh buat. Tapi kalau nak buat juga, silakan. Allah Ta'ala kata, perhatikan apa yang telah aku sediakan. Kalau kamu buat apa yang aku cakap yang baik, aku sediakan kamu tempat yang baik. Tapi kalau aku dah larang kamu buat, jangan, kamu pilih untuk buat juga. Tak apa. Aku tak luar apa pun, kata Tuhan. Sedikit pun daripada keburukan yang kamu buat itu tidak meluakkan aku, kata Tuhan. Tak luak aku. Kalau kita tak semayang pun, Allah Ta'ala tetap Esa dan Maha Agung. Tak luak apa pada Tuhan. Kalau kita semayang pun, Allah Ta'ala tetap tinggi, Maha tinggi dia. Kalau orang berzina, kalau orang berjudi sekalipun, kalau dia kena nombor pun, apa untung pada Tuhan? Kalau dia tak kena pun, apa untung pada Tuhan? Kalau dia tak main pun, apa untung pada Tuhan? Allah Ta'ala tetap berada di kedudukan yang maha tinggi. Tapi Tuhan kata apa? Kamu pandang. Kalau kamu tak main nombor ekor, kamu tak main judi, aku sediakan tempat yang baik untuk kamu. Tapi kalau aku dah larang kamu, jangan main, jangan buat, tapi kamu buat juga, aku sedia tempat yang spesial juga untuk kamu akhirat nanti. Tuhan suruh kita fikir. Setiap tindakan yang kita nak buat, Allah Ta'ala suruh kita tengok tempat-tempat yang telah disediakan sebagai pembalasan di atas amalan yang kita buat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha luas pengetahuannya. Mungkin di antara kita ada maksiat yang orang tak tahu. Mungkin kita buat maksiat itu cara sembunyi. Mungkin kita buat maksiat itu secara rahsia. Tapi percayalah, Tuhan kata, kamu buatlah apa atas dunia pun, kamu soroklah bawah apa sekalipun, kamu sembunyikan di mana sekalipun, kamu kena tahu, kata Tuhan, yang aku tu tahu, kata Tuhan. Kamu kena tahu dan kamu kena yakin apa yang kamu buat. Semuanya aku tahu, kata Tuhan. Bahkan Tuhan nak beritahu kita, ada perkara yang kamu buat, kamu tak tahu. Aku tahu, kata Tuhan. Jadi boleh sembunyi, tak boleh sembunyi kita ni, tuan-tuan. Tak boleh sembunyi. Ada perkara yang kita buat, kadang-kadang kita pun tak sedar. Tapi Tuhan kata, kamu tak tahu, aku tahu, kata Tuhan. Itu dia, ancaman daripada Allah Ta'ala. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Pesan kedua Tuhan sebut pada kita apa? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Jangan kamu menjadi orang-orang yang melupakan perintah-perintah Allah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Jangan kamu jadi orang-orang yang melupakan perintah Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Kalau kamu lupakan perintah Allah, kamu tak buat apa yang aku suruh, kamu buat apa yang aku larang, Tuhan kata apa? Allah Ta'ala menjadikan mereka itu melupakan amal-amal baik untuk menyelamatkan diri mereka. Kalau kita tak ingat Allah, tak jaga Allah, Allah Ta'ala matikan hati kita sampai kita lupa nak buat amal baik. Orang lain buat, kita tak buat. Kita dilalaikan Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal kita tak cari jalan untuk ingat Allah. Orang lain malam baca Quran, kita malam duduk kedai kopi. Duduk kedai kopi itu tak salah. Dia yang salah duduk kedai kopi tak baca Quran, itu yang salah. Salah ke kita minum air kedai? Tak salah. Yang salah, kita tak jaga Tuhan dalam waktu itu. Nak minum-minumlah, nak makan-makanlah, nak berjalan-jalanlah. Mana nak pergi atas muka dunia ni, pergilah. Tak apa. Allah Ta'ala tak larang pun. Tapi, jangan kamu. Sebab apa? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا. Nasia. Jangan kamu lupa Tuhan. Baru buat kenduri walimatun urus, sembahyang zuhur dah lambat dah. Baru buat kenduri kahwin. Bukan dia pun kahwin, yang kahwin tu anak dia. Baru kenduri kahwin, sembahyang zuhur.
Macam jamak dia buat ni. Ujung waktu zuhur, awal waktu asar. Tak boleh, pasal tak boleh. Orang ramai, kita nak raih tetamu. Dalam kita meraihkan manusia, kita lupa untuk meraihkan Allah pada hari kegembiraan kita. Pada hari Allah Ta'ala mengurniakan kekurniaan gembira pada kita. Kita boleh buat tak tahu kat dia. Selalu orang macam itu. Betul tak tuan-tuan? Kalau kenduri kahwin, ya Allah. Kalau ada kenduri rumah, sembahyang lambat. Sebab apa? Nak melayan orang. Orang datang nak layan, tetamu datang kita nak layan. Kita lupa. Hari itu Allah Ta'ala beri kegembiraan pada kita. Hari gembira kepada kita. Walaupun kita hanya bapa pengantin, tapi kita yang paling gembira itu. Lebih gembira pada pengantin. Oh, gembira tuan-tuan. Lebih gembira pada pengantin. Pengantin habis duit, kita duit masuk hari itu. Bapa pengantin. Tak? Sebab itu selalunya bapa pengantin lepas kenduri ni dia pergi berjalan dengan mak pengantin. Pengantin memang tentulah dia dah planning jalan punya. Bapa pengantin dengan mak pengantin lepas kenduri seminggu memang dia tak ada kampung. Tak ada kampung. Lepas dia kemah-kemah jalan. Pasal salam tu salam berkat. Orang panggil memang berkat sungguh lah. Ya tak? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pesan apa? Ulaika humul fasiqun. Orang yang lupa Allah, dan Allah Ta'ala pun akan melupakan dia untuk membuat amal-amal baik. Dia buat dosa, dia tak rasa dia berdosa. Dia tak rasa berdosa. Dia tengok orang buat baik, dia tak cemburu pun. Ini tanda Allah Ta'ala melupakan orang itu dengan kebaikan untuk diri dia. Kita bila tengok orang buat benda baik, kita cemburu. Ya Allah, rezekikan aku nak jadi macam orang itu. Sebab itu sahabat Nabi tuan-tuan, mari mengeluh dengan Nabi. Rugilah kami jadi orang miskin. Rugilah kami jadi orang miskin. Apa tujuan mereka nak jadi orang kaya? Kerana mereka nak dengan kekayaan yang Allah Ta'ala kurniakan pada mereka. Kalau dikurniakan, mereka boleh buat kebajikan macam orang kaya buat. Dia bukan nak kaya untuk dia makan sedap. Dia bukan nak kaya untuk dia beli kereta baru. Dia bukan nak kaya untuk dia belanja duniawi dia. Tapi dia nak kekayaan itu, dia nak kelebihan harta itu. Kerana apa? Kerana dia nak membanyakkan amal dia dengan kelebihan harta itu. Kita nak kaya, nak duit banyak pasal kita bayang kita nak beli rumah besar. Kita nak besarkan rumah kita. Kita nak belanja banyak. Kita nak beli barang mewah. Kita nak berjalan. Kita nak beli kereta yang sedap-sedap. Bukan lagi kereta yang dulu kereta pakai pusing-pusing. Pusing itu, pusing ini. Dulu start kereta pun pakai kunci. Sekarang tak pakai kunci. Pakai tekan button. Lepas ni tuan-tuan, kereta tak payah tekan dah. Letak jari hidup. Punya power kereta. Kita tengok orang pakai, kita pun nak pakai. Walaupun kita tak pandai mana pun. Tak pandai mana pun. Kau bila beli canggih-canggih sangat, tak reti pula nak start. Macam kita lah, main handphone. Macam main handphone lah. Ada handphone. Tengok orang pakai handphone baru, kita nak juga. Wah, cantik orang ni, tengok itu bestnya, tengok itu. Tengok handphone dia besar best. Tapi bila kita dapat yang itu, mula kita nak guna tak reti. Macam mana cara mencari WhatsApp tak jumpa? Dia nafsu je lebih. Kalau kita pandai, silakan. Ya, macam tuan-tuan lah kan. Nak pencin-pencin. Ada hati lagi ke nak beli laptop? Tak ada hati dah tak? Nak buat apa? Nak tengok apa lagi? Nak beli laptop? Nak buat apa lagi? Anak-anak kita yang belajar tentu dia perlu. Kalau kita yang nak pencin-pencin ni, dia ada duduk rumah, tengok TV pun jarang, tiba-tiba tengok orang ada laptop, anak kita atau cucu beli laptop, atuk rasa nak beli laptop juga lah. Cucu pun tanya, atuk nak buat apa? Tak ada. Pasal kau ada, atuk nak ada juga. Tak ada pelik tuan-tuan. Tak pelik je tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Kamu kena ingat Tuhan kata, la yastawi, takkan mungkin sama. Ashabun nari wa ashabul jannah. Kedudukan ahli neraka dan kedudukan ahli syurga. Tak mungkin sama Tuhan kata. Memanglah orang yang masuk syurga itu tempat sebaik-baik kembalinya. Orang yang masuk neraka, dia kembali ke seburuk-buruk tempat yang tak terbayang di akalnya. Ashabul jannati humul faizun. Tuhan kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang menjadi ahli syurga itu adalah orang-orang yang dikurniakan sebesar-besar kejayaan. Faizun, orang yang sebesar-besar kejayaan dikurniakan.
Maka apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat yang dibacakan dalam sembahyang tadi? Allah Ta'ala sediakan kepada kita akal. Semua orang dikurniakan akal untuk berfikir. Tak cukup dengan akal, Tuhan datangkan Nabi. Tak cukup dengan Nabi, Tuhan beri kepada kita kitab Allah, Al-Quran. Kemudian, Nabi tidak hanya membawa kitab, Nabi membawa sunnah, contoh teladan yang baik, hadis-hadis, untuk melengkapkan kehidupan kita. Sempurnanya apa yang kita ada pada hari ini, tuan-tuan. Panduan, garis panduan, mana border dia, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Agama dah beritahu kita jelas. Sekarang segala-galanya di tangan kita. Di tangan kita. Di tangan kita, tuan-tuan. Macam selalu saya sebut dengan tuan-tuan lah. Saya kata apa? Kita bawa kereta, ada. Kita kereta isi minyak, betul? Minyak kita isi sampai masa kita servis. Ada. Tapi yang menentukan kereta itu berjalan, ke mana jalan yang nak dipergi, tangan kita. Kita yang kontrol steering. Steering tu kita kontrol. Ada. Peraturan jalan raya ada? Ada. Peraturan jalan raya ada. Nampak merah, red mean stop, dia kata. Ada. Budak-budak cukup pandai hari ni, tuan-tuan. Anak saya 5 tahun pun dia faham. Dia cakap apa? Red mean stop. Nampak lampu merah tanda berhenti. Kalau kata nampak lampu kuning, bersedia untuk berhenti. Budak 5 tahun. Nampak lampu hijau, dia kata green means go, dia kata. Maknanya nampak hijau ni boleh jalan. Baik itu kalau bawa kereta, kalau bawa budak ni, saya kata aduh. Kita lampu kuning tu kita bukan nak berhenti, kita nak kecut. Dia kata tu kuning tu. Dia kata kau tak tahu, kau tak bawa kereta. Kau nak belajar ikut buku je. Jadi tuan-tuan, peraturan dah ada. Garis panduannya ada. Ancaman ada tak? Ada. Siapa langgar traffic light? 300. Ada kamera pula sekarang. Susah pelik lah tak? Kamera ada. Ni boleh ambil gambar kita. Di persimpangan ada kamera. Peraturannya ada, jalannya ada, keretanya ada, lengkap. Tetapi yang menentukan arah tuju kereta itu sama ada menuju ke tempat yang baik atau menuju ke tempat yang tidak baik, ataupun melanggar peraturan yang ditetapkan. Itu tangan kita. Kita yang kontrol steering, tuan-tuan. Kita yang kontrol steering. Macam saya sebut dengan tuan-tuan lah tak? Tuan-tuan daripada Melaka ni. Tuan-tuan daripada Melaka. Daripada Bukit Rambai. Tuan-tuan nak pergi beli ikan dekat pasar Kuala Sungai Baru contohnya. Tuan-tuan yang kontrol steering. Tuan-tuan boleh, ada pilihan. Tuan-tuan nak ikut jalan Tangga Batu. Ada ikut Tangga Batu, kemudian jumpa Sungai Udang. Kemudian jumpa Masjid Tanah. Depan sikit tuan-tuan jumpa Kuala Sungai Baru. Itu pilihan tuan-tuan. Tuan-tuan juga ada pilihan yang lain. Tuan-tuan nak daripada Bukit Rambai pergi ke Cheng, sampai Cheng terus sikit sampai Kerubung. Daripada Kerubung terus sikit sampai Air Keruh. Naik highway, turun Simpang 4 ataupun turun Pedah Linggi, keluar masuk Pedah, lalu Lubuk Cina pun boleh juga. Terpulang, cuma orang kata nak setakat nak pergi Kuala Sungai Baru sampai lalu 3-4 negeri ni, cerdik tak cerdik? Sampai turun ke Port Dickson, lalu sampai ke Pedah Linggi Negeri Sembilan. Bayar tol pula, ada masuk Lubuk Cina, baru jumpa Kuala Sungai Baru. Cerdik tak cerdik, tuan-tuan? Tak cerdik sikit, tapi kalau nak berjalan, silakan. Jalan itu disediakan. Yang menentukan jalan itu siapa? Tangan kita. Dalam kehidupan kita begitulah. Jalannya Tuhan telah tunjuk, nak pergi syurga, ada ni jalannya. Kamu buat ni. Kamu jangan lalu jalan ni. Kalau kamu nak pergi neraka, ini jalannya. Kalau kamu lalu jalan ini, kamu nak pergi syurga. Terpulang pada kamu. Agama dah beritahu, kalau ikut juga jalan ni, begini jadi dia. Kalau ikut juga jalan ni, begini jadi dia. Agama dah beritahu kita. Agama pun dah tunjuk kepada kita orang-orang yang duduk di jalan ini. Contohnya orang apa? Apa jadi pada orang ini? Agama juga telah tunjuk pada kita orang yang ikut jalan yang tak betul tadi. Apa jadi dengan dia? Jadi macam ini. Agama dah tunjuk. Dengan real punya contoh. Tapi kita pilih juga. Silakan kata Tuhan. Silakan. Tak luar apa padaku. Yang akan binasa satu hari nanti adalah kamu.
Maka tuan-tuan, sebab itu kita muhasabah diri kita. Apakah kita berada di jalan yang sepatutnya kita berada, ataupun kita berada di jalan yang tidak sepatutnya kita berada. Sementara kita ada kehidupan ini, masih lagi ada exit yang boleh keluar. Tak? Boleh keluar lagi. Tuan-tuan daripada air keruh, kalau kata nak keluar sampai pedah linggi tu menjadi mengarut, boleh keluar lagi simpang 4, sempatlah. Maknanya jauh juga, tapi taklah jauh sangat. Keluar Lu Gajah, Medik Tanah, boleh jumpa Kuala Sungai Baru. Ada. Ataupun ada tempat yang boleh kita U-turn. U-turn lah. Sebelum kita sudah tidak boleh untuk U-turn, dan kita akan duduk di jalan itu serta menerima apa yang disediakan Allah Ta'ala dengan amal buruk kita di atas jalan tersebut. Maka kita muhasabah diri kita, mudah-mudahan kelebihan umur ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadikan kita orang yang selamat dan duduk di atas jalan takwa, dan kita mendapat ganjaran yang baik Allah Ta'ala sediakan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, hari ini kita masuk bab 4, adab guru dan penuntut Al-Quran. Adab-adab guru. Yang pertama, niat lillahi ta'ala, iaitu ikhlas. Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh guru dan pembaca Al-Quran, siapa pun, guru ke, orang yang mengajar Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjadi talabul ilmi, sama ada muallim ataupun orang yang menjadi talabul ilmi, guru yang mengajar ataupun orang yang diajar, orang yang belajar. Yang pertama dia kata apa? Tujuan belajar, tujuan baca Quran, tujuan mengajar ilmu tersebut, dia kata apa? Berniat untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni tuan-tuan datang sembahyang subuh pada pagi ni, apa tujuan kita? Kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud redha? Redha ni fil lughatul Arabiyyah. Redha ni bahasa Arab. Kan kita sebut redha. Semua orang redha tak? Kamu redha tak? Apa redha tu? Redha tu apa? Redha dalam bahasa yang mudah kita faham, puas hati. Puas hati. Puas hati tu redha lah. Selagi mana kita buat amalan ini untuk memuaskan hati Allah, kita buat tujuan amal kita ni untuk Allah Ta'ala puas hati, maka itulah maksud dia keredaan Allah. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala puas hati dengan kita. Puas hati, istilah mudah faham. Atau dia dua je lah, puas hati dengan tak puas hati. Tak puas hati ni macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan beli barang, contoh dia, beli barang kat kedai. Lepas itu tuan-tuan tengok beli barang tu, katalah barang tu harga RM15. Kualiti dia jenama yang ni RM15. Kemudian kita lalu di satu kedai lain, barang yang sama, kualiti yang sama, harga dia RM7.5 je. Yang pertama tadi kita beli RM15. Yang kedua RM7.5. Dia kata tak apa bang, dia kata boleh kurang lagi, saya boleh bagi abang RM6. Yang pertama tadi RM15, tak boleh kurang bang, ini barang baik, kata dia, tak boleh kurang, abang carilah mana-mana kedai kat Melaka ni, memang tak jumpa harga RM15. Tak jumpa dia, kedai dia je paling murah sekali. Kita keluar pada kedai dia, jalan 2-3 tapak, pindah lagi kedai, selang sebuah aja pergi. Barang yang sama, kualiti yang sama, jenama yang sama, dia letak harga RM7.5, boleh kurang lagi, RM6 dia bagi. Tuan-tuan pun balik naik motor, naik kereta, hati bengkak tak? Bengkak tak hati? Kalau lari RM1, RM2 tu boleh sabar lagi. Satu kedai RM15, satu kedai RM6. RM9 biasa. Beli kedai ni boleh beli 2, beli dia 1 je. Bengkak tak hati? Bengkak tuan-tuan kita. Apa maksud bengkak tu? Tak puas hati lah. Kemudian kita pun balik, kita cerita kat orang apa? Kau jangan beli kat kedai tu. Kedai tu macam, dia kata apa? Kedai tu, harga dia istilah orang sebut hari ni harga Yahudi. Oh, mulalah. Jangan beli kedai tu. Jumpa orang, kita cerita benda sama. Jangan beli kedai tu. Jangan beli kedai tu. Jangan beli kedai tu. Kalau orang pun cerita, akhirnya orang tak pergi belilah kat kedai tu. Sebab apa? Orang tahu harga dia lampau dan mahal. Sebab apa jadi orang marah pada kedai tu tuan-tuan? Orang tak puas hati. Dia tak buat salah pun dengan orang lain. Dia mungkin buat salah dengan kita. Dengan kawan kita, dia tak buat salah apa pun. Yang beli tadi kita.
Tapi kawan kita pun akan tumpang, tak puas hati juga. Macam kita lah, bila balik rumah, kita cerita kat bini kita, beli kat situ tadi RM15, ada kedai barang sama RM6. Bini kita pun, dia tak beli, dia tak keluar duit pun. Tapi dia pun akan sama tak puas hati. Inilah maksud redha, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala redha seseorang, dia buat amalan kerana mencari redha Allah, dan Tuhan redha dia, percayalah, bukan hanya Allah Ta'ala puas hati dengan dia, seluruh makhluk lain juga akan puas hati dengan dia. Jadi kita kena buat amalan untuk Allah Ta'ala puas hati kita. Allah Ta'ala puas hati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mentaati Allah dengan ikhlas, lagi tetap teguh di atas landasan tauhid, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Demikianlah agama yang lurus itu. Kata Allah Ta'ala perintahkan kita buat ibadat dengan ikhlas. Ibadat ini, tuan-tuan, sah tak sah dia, sah tak sah boleh diukur dengan zahir. Kita semayang maghrib, semayang subuh tadi contoh, boleh ukur. Cukup 13 rukun, jaga perkara-perkara yang dilarang, jaga perkara-perkara yang tidak membatalkan semayang, maka sah semayang kita. Sah. Tapi kena tahu, sah tak sah bukan ukuran Tuhan terima atau tak terima. Bukan itu. Ada orang yang kalau dia semayang tak sah, memang Tuhan tak terima dah. Tapi orang yang semayang dia sah, sah itu bukan menjamin Allah Ta'ala menerima amalan dia. Bukan. Sah itu sebagai salah satu daripada kriteria untuk amalannya diterima. Maknanya salah satu punca yang memungkinkan Allah Ta'ala menerima amalan dia. Tetapi punca utama Allah Ta'ala menerima amalan baik yang kita buat, sembahyang kita, puasa kita, mengaji kita, haji kita, umrah kita, apa sahaja, adalah keikhlasan dan tujuan kita buat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buat kepada Allah, kerana kita nak Tuhan pandang kita, maka amalan itu dipandang Tuhan dan diberi kurnia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, tuan-tuan, akhir zaman nanti akan ada manusia yang datang kepada Allah. Bila mana dibentangkan amalan dia jadi orang muflis, orang bankrupt, orang muflis, orang miskin pada hari kiamat. Apa maksud miskin itu, tuan-tuan? Allah Ta'ala tidak mencatat kebaikan untuk dia. Tak ada. Bila dia tengok buku amalan dia, dia kata, aku ni tiap-tiap hari Ahad aku pergi kuliah subuh, sembahyang subuh kat tiap-tiap Ahad. Tiap-tiap Ahad dia kata pergi. Tiba-tiba dalam catatan amalan tak ada. Dia protes Tuhan. Dia kata, sedangkan aku di dunia dulu pergi masjid tiap-tiap pagi Ahad tu pergi. Pasal apa dalam buku amalan aku ni tak ada? Maka kata Allah Ta'ala, aku tahu memang betul kamu buat, tapi kamu buat bukan kepada aku, bukan ikhlas hati kamu buat untuk aku. Kamu buat kerana ada kawan-kawan kamu yang pandang kamu baik dengan amalan yang kamu buat. Kamu nak manusia pandang kamu orang baik, kamu hadir kuliah, kamu nak orang kata kamu orang masjid, kamu nak itu, kata Tuhan. Dan kamu dapat gelaran itu di dunia. Kamu dapat orang memang kata kamu orang baik disebabkan perbuatan kamu yang pergi sembahyang subuh setiap hari itu. Kamu dapat pujian itu. Maka kata Allah Ta'ala, kamu buat pun kerana mereka, maka pergilah cari mereka dan minta pahala daripada mereka. Pergi dan minta. Diminta. Nak jumpa kawan kita, kawan kita pun tenggelam timbul macam kita juga. Dia pun nak lemah juga. Dia kata, kau minta dengan aku pun hari ni lemah, kata dia. Nak tolong kau, aku sendiri pun lemas. Jumpa orang ni kata, tak, kau yang buat bukan aku. Tidak ada orang yang akan berkongsi pahala dengan kita nanti, tuan-tuan. Pening tak kita? Pening akhir zaman nanti. Sebab itu, nak sembahyang, nak buat apa-apa amal ibadat, hati ni nak kena jaga elok-elok, tuan-tuan. Nak jaga elok-elok. Di antara punca yang mengganggu amal kita dengan hati kita adalah syaitan. Sebab itu ulama kata apa? Disunatkan kita
setiap kali nak buat apa-apa amal ibadat, jangan lupa membaca ta'awuz. A'udzubillah tu jangan tinggal. Nak baca Quran pun ta'awuz. Nak ambil air semayang pun ta'awuz. A'udzubillah. Nak mulakan semayang sebelum kita usolli, ta'awuz dulu. Supaya apa? Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada syaitan. Syaitan ini akan merosakkan hati kita sehingga ibadat kita yang sepatutnya bertujuan kepada Allah jadi tujuan kepada yang lain. Tujuan pada yang lain. Sebab itu banyak kali saya sebut dengan tuan-tuan, jangan puji. Kita puji orang ni bagus, tapi pastikan jangan sampai pujian kita itu keterlaluan. Dan jangan sampai amal-amal baik yang berbentuk wajib pun kita puji orang. Tak payah puji tuan-tuan. Tak payah puji. Jangan puji orang. Kita kata, contohnya, seorang ni jadi imam. Kita kata imam suara memang sedap. Imam kalau jadi imam, kami semayang duduk belakang ni khusyuk betul. Kalau boleh, kita tak nak imam berhenti baca. Kita suka imam baca lagi panjang. Imam ni asal, dia tak ada apa pun. Dia macam biasa je dia baca. Dia okey je. Asalnya dia okey. Tapi sebab orang kata dia baca sedap, dia bagus. Oh, pagi esok lagi panjang dia baca. Lagi banyak ayat Quran yang dipanjangkan dalam surah dia. Sebab apa? Pasal orang dah puji dia semalam. Akhirnya hari ni dia datang masjid kerana menanggung pujian orang tadi. Hati kita ni tuan-tuan, ya Allah, hati kita ni sensitif. Kita cukup termakan dengan puji baik orang, kita cukup termakan dengan cakap buruk orang. Kita sensitif. Walaupun kononnya kita okey je. Peduli apa nak cakap-cakap lah. No. Sebenarnya, balik di rumah ataupun bila kita berseorangan, kita akan bermonolog. Kita akan cakap, tak guna betul orang ni. Dia kutuk aku. Walaupun apa yang orang tu kutuk betul. Betul. Memang perangai kita tak elok yang itu. Dia cakap kita. Kita tak boleh terima. Walaupun muka nampak macam boleh terima, sebenar hati tak boleh terima. Bila orang puji kebaikan kita, kita kata, jangan, tak apa. Saya biasa je. Biasa dalam hati berbunga-bunga tuan-tuan. Sebab itu jangan kita selalu memuji orang dengan kerja-kerja baik yang dia buat. Jangan. Tak berapa cantik lah. Cukup kebaikan itu, kita nak tahu kita baik tak baik tuan-tuan. Bila mana lepas mati kita, orang bercakap tentang kebaikan kita. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Orang yang sebetul-betul baik, orang macam itu. Saya baru 2 hari lepas, hari Jumaat, pergi satu kuliah di masjid. Tengah-tengah kuliah, ada orang mari bisik kat saya, beritahu, dia kata, Ustaz, ada orang ni meninggal. Tengah kuliah, jemaah masjid tu lah. Mari bisik kat saya, dia kata, Ustaz, orang ni meninggal. Saya kenal orang tu pun kenal saya, jemaah pun semua kenal dia. Saya kata, tak apalah, nanti lepas kuliah, saya kata, saya pergi ziarah. Tuan-tuan, bila kita duduk minum lepas kuliah dengan jemaah-jemaah, dia satu orang jemaah ni, dia satu orang hamba Allah yang bukan orang kenal pun, dia orang biasa je, orang tak kenal dia bukan nampak ada something yang kita nak cerita hal dia, tak ada. Saya pun diam je. Tiba-tiba tengah-tengah minum, orang ni buka cerita. Dia kata, arwah ni Ustaz, dia kata, mana-mana dia pergi, dalam raga motor dia, tak pernah lupa makanan kucing. Nampak? Orang cerita baik dia. Mana-mana dia pergi, dia kata, dia tak pernah lupa bawa bekas makanan kucing dengan pinggan kosong. Pinggan polistrin ke apa, dia kata, mana dia nampak kucing, dia letak pinggan tu, dia letak makanan dia balik. Mana-mana dia pergi, dia tak pernah tinggal bawa makanan kucing gitu kan. Orang cerita. Kemudian bila kita pergi rumah dia, orang cerita yang baik-baik dia. Orang kata, arwah ni, dia kata, setakat beli-beli barang, dia kata, kalau lebih duit RM1.50 dia tak mau ambil baki, dia kata apa, sedekah lah siapa-siapa. Setiap kali dia beli barang, dia akan sebut macam tu. Kita tak tahu pun cerita dia selama dia hidup ni, tapi bila dia mati, orang mari buka cerita dia. Ini yang sebenarnya orang baik. Ni sebenarnya orang baik. Lepas mati dia, orang bercakap tentang kebaikan-kebaikan dia. Sebab itu bila mana lepas sembahyang mayat, walaupun itu bukan perkara yang disyariatkan, tapi di tempat kita orang biasa buat. Selalu lepas sembahyang, orang cakap apa?
apa pandangan kamu atas mayat ini? Baik. Ada. 3 kali tanya, apa pandangan kamu atas mayat ini? Baik. Apa pandangan kamu atas mayat ini? Baik. Kadang-kadang kita jawab, kita tahu orang ni bukan baik sangat pun. Kita tahu dia macam mana. Kita doa mudah-mudahan dia jadi orang baik. Tapi bila orang tanya macam itu, takkan kita nak sebut tak baik? Sebutlah baik. Walaupun kita kata, aduh hai, 2-3 hari lepas nampak lagi dia beli nombor. 2-3 hari sebelum dia mati nampak lagi dia beli nombor. Kita kata takkan nak cakap tak baik. Terperanjat pula orang. Hal pula dia ni seorang-seorang cakap tak baik. Tentu cakap baik. Tapi ada orang yang bila imam tanya pandangan kita, apa pandangan kamu atas mayat ini, jenazah ini, kita jawab baik. Itu ikhlas, sungguh kita jawab. Kerana dia betul-betul orang baik. Dia betul-betul orang baik. Itu dia tuan-tuan. Sebab itu, jaga amal kita. Dan satu hadis akhir kata Nabi apa? Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Daripada Rasulullah SAW, baginda meriwayatkan, baginda bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat dan setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Ingat tuan-tuan, kata Nabi apa? Segala kerja yang kita buat atas dunia bergantung dengan niat kita. Dan Allah Ta'ala menilai amalan yang kita buat itu berdasarkan apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan kepada manusia, maka tiada nilaian daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita buat kepada Allah, untuk Allah, Allah Ta'ala lah yang berhak untuk membayarnya. Ingat tu. Hadis ni panjang. Kemudian hadis yang sama Nabi kata apa? Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuluh, fa hijratuhu ila Allah wa rasuluh. Siapa yang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwaj, kata Nabi. Siapa yang berhijrah, wa man kana hijratuhu ila dunya aw yusibuha, siapa yang berhijrah kerana dunia dan isinya, ataupun kerana nak berkahwin dengan perempuan, kerana hijrah itu, faman kana hijratuhu ma hajara ilaih, kata Nabi apa? Maka Allah Ta'ala kabulkan sebagaimana yang dia niatkan itu. Ada orang yang berhijrah kerana nak kahwin. Ada sahabat Nabi yang berhijrah bukan kerana Allah dan Rasul, tapi kerana nak kahwin dengan satu perempuan di Madinah. Dia ikut Nabi hijrah, maka dia dapat kahwin dengan perempuan yang dia nak kahwin itu, tetapi dia tidak dapat pahala berhijrah. Tak dapat. Kalau macam gitu sahabat tuan-tuan, keluar hijrah bergadai nyawa, tapi tujuan itu nak kahwin, maka Allah Ta'ala tak beri dia pahala sebagaimana pahala orang berhijrah, tapi Allah Ta'ala menyempurnakan hajat dia. Sebab itu tuan-tuan, bagai penutup, kena ingat, kadang-kadang Allah Ta'ala jemakan hajat kita bukan kerana amal baik yang kita buat, tapi kerana itu hajat kita Tuhan beri. Tuhan beri. Kadang-kadang kita semayang, kita kata, ya Allah, aku semayang ni kerana aku nak anak aku dapat, cucu aku dapat keputusan baik. Kau kena beri. Ya, Tuhan beri. Tapi ingat, pahala, keredaan, ganjaran yang baik tidak bersama dengan dia. Dia dapat. Kemudian, lebih parah lagi, dia sangka Tuhan beri tu tanda Tuhan reda dia. Ini bahaya ni. Ini bahaya ni. Dia tengok aku semayang, aku minta dengan Tuhan macam ini, macam ini, macam ini. Tuhan beri aku. Itu tanda Tuhan reda aku. Ini cukup bahaya tuan-tuan. Sebab kena ingat, bukan semua nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita tanda Tuhan reda kita. Ingat tu. Bukan semua nikmat Allah Ta'ala beri pada kita tanda Tuhan puas hati dengan kita. Bukan semua nikmat, bukan semua permintaan kita Allah Ta'ala kabulkan kerana Allah Ta'ala suka kepada kita. Bukan. Dan bukan semua permintaan kita, hajat kita yang ditolak oleh Allah ataupun Tuhan tak kabulkan itu tanda Tuhan marah kita. Bukan. Orang Palestin sebagai contoh, sehingga hari ini mereka masih lagi dalam suasana perang. Allah Ta'ala belum turunkan bala tentera Allah untuk mengalahkan orang Israel sebagai contoh. Apakah Allah Ta'ala tak reda mereka? Mana kita tahu? Mereka tiap-tiap hari dikelilingi oleh jenazah-jenazah syuhada.
Allah Ta'ala angkat darjat mereka dengan berikan mereka kelebihan itu. Allah Ta'ala beri mereka dengan kelebihan itu. Kena ingat kita, nikmat aman yang kita peroleh pada hari ini, betul kita kena pertahankan. Nikmat sihat yang kita ada pada hari ini, betul kita kena jaga. Tapi tuan-tuan, dalam menjaga segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan itu, kena jaga-jaga. Jangan sampai Allah Ta'ala beri nikmat pada kita bukan kerana Tuhan redha kita, tetapi itu untuk menjadikan kita orang-orang jahat. Dalam agama dia ada sebut satu istilah, dia panggil apa? Istidraj. Istidraj. Allah Ta'ala kurniakan nikmat pada seseorang untuk menjadikan orang itu lebih jahat. Ini yang bahaya ni tuan-tuan. Kita sangka Tuhan suka kita. Tuhan beri kita nikmat kerana Tuhan suka kita. Rupanya tak. Allah Ta'ala beri nikmat untuk jadikan kita orang jahat. Tuan-tuan cuba tengok. Ada? Mengatalah sikit pagi ni. Mengata. Ada orang, dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Tapi dia berniaga berjaya. Dia orang kaya. Dia sembah pula Tok Nenek. Tok Nenek dia sembah tak? Dia ambil satu patung, buat jadi penjaga dia. Jadi Tok Nenek pagi-pagi, dia berasapkan kawan tu. Dia letak asap kat member tu. Dia letak lapau, oren, air teh depan member tu. Member tu patung. Kalau dia tolak, member tu jatuh pecah. Tapi dia buat macam itu. Bila dia berniaga, dia berjaya. Niaga dia laku. Hari-hari customer ramai. Dia tak rugi. Dia boleh bayar gaji pekerja. Kita semayang 5 waktu. Kita berniaga 2 minggu je kedai buka. Minggu ketiga kedai dah tutup. Tak jadi. Kita berniaga tak jadi. Apakah kejayaan yang dia sedang peroleh itu oleh orang yang tidak sembah Tuhan? Tanda Tuhan redha dia. Dan apakah orang Islam ataupun orang beriman yang berniaga tadi tak berjaya perniagaan dia, tanda Tuhan murka dia? No. Bukan. Boleh jadi Allah Ta'ala tak beri kejayaan kepada hamba Allah ini dalam berniaga. Kerana apa? Pada Allah Ta'ala, Tuhan tahu. Kalau dia kaya sangat, nanti masjid dia tak datang. Eloklah dia tak berapa kaya ni, masjid dia jaga. Kaya esok, langsung tak nampak muka. Kalau dia kaya sangat esok, takut-takut dia jadi jahat. Mungkin pada Allah Ta'ala, mungkin begitu. Mungkin. Bukan. Itu contoh. Orang ni Allah Ta'ala dah lah dia kupur, dia kafir pada Tuhan, dia tak semayang, dia tak beriman dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba dia berniaga maju. Boleh jadi Allah Ta'ala beri dia istidraj. Dia sangka Tok Pekong dia tadi memberi kekayaan pada dia, Tok Pekong tadi memberi kejayaan pada dia untuk menjadikan dia lebih jahat pada Allah Ta'ala. Supaya senang. Akhirat esok, Tuhan tengok je muka dia, tak tanya banyak, angkat, pergi celup dalam api neraka. Mudah kerja. Jadi tuan-tuan ingat, tidak semua nikmat yang kita peroleh tanda keredaan Allah. Tidak semua musibah yang dikurniakan, yang dikadarkan kepada kita itu tanda Allah Ta'ala murka kita. Sebab itu, sebagai kesimpulan, berdamailah dengan takdir. Berdamailah. Boleh jadi ada ketikanya Allah Ta'ala memberi kita ujian itu untuk menjadikan kita orang baik dan meninggikan sayang Allah Ta'ala pada kita. Mungkin dia beri kita sakit, nampak tak baik sakit itu, tapi Allah Ta'ala memberi kebaikan dengan benda yang lebih banyak lagi, dengan kesakitan yang dia tanggung. Orang Palestin, kita tengok, diuji dengan Israel. Kalau kita pun di tempat dia, kita tak boleh tahan. Tapi Allah Ta'ala menguji orang Israel, menguji orang Palestin dengan Israel itu. Supaya apa? Apakah Tuhan murka dengan orang Palestin? Tak. Tuhan sedang meninggikan darjat-darjat mereka. Bayangkan tuan-tuan, satu keluarga dah ada, setiap keluarga ni ada orang mati syahid dalam keluarga masing-masing. Ada mak hilang 5-6 anak mati syahid. Dalam hadis Nabi sebut apa? Ada 7 ganjaran dan kelebihan untuk orang mati syahid. Salah satu dia apa? Nabi kata, orang yang mati syahid itu boleh memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga dia. Itu dia. Apakah musibah yang ditanggung oleh orang Palestin itu tanda Tuhan murka mereka? No. Itu mungkin satu kurniaan yang terbaik untuk mereka. Mereka dapat kematian. Mungkin mereka derita atas dunia, tapi mereka sangat bahagia di akhirat. Kita bahagia atas dunia,
belum tahu bahagia tak bahagia akhirat. Belum tahu lagi. Bahagia sangat atas dunia, tidur sedap sangat, malam tak bangun tahajud, Quran tak baca. Tak bahagia juga akhirat esok. Maka berhati-hati kita dengan nikmat-nikmat, berdamai dengan takdir, mudah-mudahan. Kalau nikmat itu mudah-mudahan nikmat yang bermanfaat. Kalau ujian dan musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, mudah-mudahan ujian dan musibah itu menjadikan kita orang baik, insyaAllah. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri baik pada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tak baik itu kelemahan, kejahilan, kedhaifan ini saya sendiri. Qul qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin wal mazlumin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli ardin wa fi kulli zaman yuharafu fiha al-Islam warfa' rayat al-Islam 'ala al-'alamin. Allahumma fa'al bi junudi Isra'il zalimin al-mu'tadin al-mutakabbirin wa sya'ihim wa nasirihim kama fa'ala bi ashabil fil bihaqqi qawlik ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.